ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarih. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada berburuk sangka, jauhilah kamu daripada prasangka, kerana sebagai buruk sangka itu adalah berdosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keaiban, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang mengumpat kepada yang lain. Adakah kamu suka untuk memakan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat dan lagi Maha Pengasih. Ayat surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam surah dan ayat ini sahaja yang ayat 12 Allah perintahkan kita perihal perkataan dalam hati kita yang kita tidak luahkan pun. Allah suruh berhati-hati, kerana sebahagian daripada buruk sangka itu adalah berdosa. Apatah lagi bila kita luahkan, kita menceritakan. Kita menceritakan sebab apa? Kullu ibni Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik bersalah adalah orang yang segera bertaubat. Ya, bagi kita, kalau kita melihat seseorang itu melalui latar belakang yang kisah silam yang lama, maka Sayyidina Umar bin Khattab tidak layak berada di makam berdekatan dengan sisi Nabi, berdekatan dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidina Umar mempunyai sejarah silam. Ya, Sayyidina Umar pernah menghunus pedang mencari Nabi untuk membunuh Nabi. Ya. Tapi kemudian Sayyidina Umar menjadi seorang yang pembela Islam dan masuk Islam. Ya. Dan kemudian dikebumikan berdekatan dengan selang dengan makam Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, yang mana dia dinamakan atau diberi giliran Saifullah, iaitu pedang Allah. Ya. Kalaulah kita nak ukur kesilapan masa silap tersebut, maka Sayyidina Khalid Al-Walid dia tidak diberi julukan nama Saifullah atau pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana masa silap dia sebelum Islam, ya, dialah yang menyebabkan apa saudara Nabi yang dikasihi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal. Kan? Sebabkan apa? Dia mengepalai peperangan Uhud tersebut. Tapi kita, yang penting bagi kita, di mana tempat permulaan itu tidak penting. Yang penting di mana nokta terakhir hidup kita. Itu yang paling penting, ya. Sekarang ni ketika zaman PRU sekarang ni, ya, kita akan dengar kisah-kisah orang dalam kubur pun masih diungkit namanya lagi. Jadi berhati-hatilah dalam perkataan kita. Kita pun tidak tahu bagaimana keadaan kita besok. Ya, kalau kita nak berpolitik, cakap apa yang kita nak, apa yang kita nak berkhidmatkan. Janganlah kita menyebar-nyebarkan keburukan. Ini yang kita takuti, dan kita pandang dari sudut dunia, itu mungkin satu kepentingan. Kita pandang pada sudut akhirat, yang menyebabkan setiap lontaran kata-kata yang kita bawa, kita tuduh. Kalau benar adanya, itu namanya riba. Kalau tidak benar adanya, itu namanya fitnah atau namimah atau pembuatan, iaitu mengadakan pendustaan ke atas seseorang semata-mata untuk memburukkan seseorang. Jadi berhati-hatilah. Kalau kita sayang negara kita, sayang dunia kita buat yang terbaik tanpa memburukkan siapa-siapa. Begitu juga kalau sayang akhirat kita, berhati-hatilah dalam percakapan kita, berhati-hatilah dalam kita nak memviralkan dan menghebahkan sesuatu, supaya dengan hal yang kita lakukan tersebut tidak menyebabkan amalan-amalan kita luput begitu saja. Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat, tahu tak kamu siapakah dia orang yang muflis? Lalu sahabat menjawab, orang yang muflis itu iaitu orang yang tidak ada dinar dan dirham. Dia tidak ada barang di rumah, tak ada barang keperluan pun di rumah. Ya. Maka Nabi SAW beritahu, orang yang muflis itu adalah orang yang banyak beramal, dengan pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah, pahala puasa, pahala qiyamul lail, dan bermacam-macam pahala.
tetapi kerana tidak jaga dalam perkataan, dalam mulutnya, tidak menjaga dalam tidak berhati-hati dalam muamalat atau pergaulannya, jadi menyebabkan habis amalan-amalan tersebut terpaksa dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia tuduh, dia cerca, dia hina, apatah lagi dia fitnah tersebut. Ya, ketika saat mana kita yang menyangka amalan kita yang kita lakukan bukan daripada semenjak 1443 Hijriah, bahkan ketika zaman akil balik kita, let's say kalau 1400 tahun Hijrah, bermakna sekarang dah 1444 tahun Hijrah, bermakna 44 tahun amalan kita. Mungkin pada kita menyangka amalan kita setinggi bukit atau setinggi gunung. Rupa-rupanya amalan yang kita sangkakan begitu, ya, di saat kematian kita dipertontonkan kepada kita seperti mana video klip satu persatu, ya. Jadi ketika itu baru kita tahu amalan yang kita sangka setinggi bukit dan sebesar gunung itu rupa-rupanya seperti mana seperti mana bukit yang berada di padang pasir. Datang angin ribut taufan, jadilah seperti mana haba mansura, debu-debu yang berterbangan. Ya. Tapi apa nak buat, ketika saat kita mati baru kita nampak satu persatu. Ketika itu walaupun kita menyesal air mata darah sekalipun tidak bermakna sama sekali. Sekaranglah waktu yang terbaik kalau kita muhasabah dan kita menyesal, ya. Memang banyak manfaatnya. Kita ingat zaman-zaman kita ketika zaman persekolahan, zaman-zaman baru kerja, kita di asrama dahulu, dah berapa ramai orang yang pernah kita melakukan ribah, mengumpat, kita fitnah, kita adu domba. Kadang-kadang kita nak main pleset, kita jual dengan orang, tapi cerita tu kita yang buat, kan? Benda tu tak habis begitu. Semua daripada start akil balik sampai saat kita mati, semua akan dihitungkan. Yang kita takut amalan kita memberitakan banyak. Dalam masa sama dosa kita pun tinggi menggunung juga, ya. Jadi dibandingkan amalan kita habis dibagi-bagikan kepada orang yang tidak sempat kita minta maaf kepadanya. Ditambah pula dosa kita tidak terhapus. Kenapa? Bila dosa kita sama manusia, selagi mana kita tidak mohon kemaafan minta halal kepadanya, selagi itu dosa tersebut masih berada di sana. Melainkan dosa tersebut kita tidak minta maaf, ya. Dosa 40-50 tahun yang lalu, dosa 30 tahun yang lalu, kita telefon ingat saya pernah memburuk-burukkan kamu. Kita ajak pergi kedai belanja makan. Saya teringat masa kita zaman sekolah di asrama dahulu, ya. Saya teringat saya selalu memburuk-burukkan awak, kan. Jadi sekarang ni saya rasa menyesal sangat, ya. Walaupun kita nampak remeh, tetapi itu lebih baik kita minta halal di dunia ini. Kita cuma perlu belajar sedikit untuk kita dihalalkan, ataupun kita minta halal kepadanya dan kita minta maaf, pasti Allah akan kabulkan. Berbanding dengan kita tak minta maaf, ustazah tak apalah, tiba-tiba di negeri akhirat besok barulah masa tu kita terkontang-kanting cari satu persatu kita merangkap. Masa tu baru kita nak minta maaf, ketika di mahsyar. Masa tu kita makan masa tahun berpuluh, beratus, bahkan beribu tahun. Sedangkan perkara tersebut kita boleh saja melakukan hanya dalam beberapa minit, hanya dalam beberapa jam sahaja di sini. Jadi kita hitung-hitungkanlah, kita muhasabahlah akan dosa-dosa kita yang telah lalu, agar kalau kita tak sempat jumpa dengan telefon, dengan banking duit, kan, kita bagi niat, bagi sedekah betul. Kalau hidup, kan, dia perintah kepada kita dah terlepas perkara-perkara yang kita telah menzaliminya, sama ada melalui fizikal ataupun mental, spiritual yang kita pernah menzalimi. Mudah bagi kita untuk buat ketika mana atas dunia. Dan untuk yang akan datang kita berhati-hati. Kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata perkataan yang baik ataupun dia diam. Kalau kita tak mampu nak berselawat ke, nak berzikir, diam itu lebih baik, ya. Tapi
berkenaan dengan namimah. Nabi SAW sebut, hal tadru man syirarukum, qalu Allahu rasuluhu a'lam, qal syirarukum zul wajhain alladhi ya'ti haula biwajhi wa haula biwajhi. Apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahat manusia? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua ataupun talang dua muka. Datang kepada orang ini dengan satu wajah, datang kepada orang lain dengan wajah yang lain pula. Dia melaga-lagakan. Ini namanya namimah. Ya. Lawan kepada namimah ataupun adu domba ni namanya islah, iaitu mendamaikan. Sama ada kita mendamaikan di antara dua adik-adik kita, ataupun dua saudara kita, ataupun dua kumpulan manusia, dua golongan manusia. Apatah lagi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah di antara dua saudara, damaikanlah di antara dua golongan atau dua kelompok bersaudara itu, dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidain faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir fa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-bawl wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبره واحدة فقالوا يا رسول الله لو صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Nabi SAW berjalan melalui dua perkuburan yang baru dikebumikan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidak disiksa kerana dosa besar. Sana ada question mark, tanda soal. Tidak disiksa kerana dosa besar. Adapun yang satu, maka disiksa disebabkan tidak membersihkan dari kencingnya. Apabila dia kencing, dia tidak membersihkan dari kencingnya. Dan yang kedua pula, yang berjalan ke sana ke sini dengan membangkitkan fitnah, mengadu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil daun pohon yang hijau, lalu dibelah dua dan ditanamkan di atas dua kubur tersebut. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapakah Tuhan berbuat begitu? Jawab Nabi SAW, semoga Allah meringankan keduanya selama mana dahan itu belum kering. Sama dahan itu belum kering, ataupun yang kata ranting dicocok tu tumbuh jadi pokok ataupun daun, ya. Jadi bermakna Nabi SAW amat sayang kepada umat, ya. Apabila Nabi lihat, ya, yang mana azab kubur ini boleh didengari oleh semua makhluk di atas muka bumi kecuali daripada kalangan jin dan manusia. Yang juga mendengar, satu-satunya manusia mendengar itu Nabi Muhammad SAW, manusia yang special, yang utama, yang dapat mendengar. Sebab tu Nabi tanamkan di atas dua perkuburan, semoga dapat meringankan siksa. Ya, Nabi sayang kepada umat. Kita sekarang ni tak ada Rasulullah, dan ahli macam ni pun orang ni tidak dapat menerima dan tidak dapat mendengar siksaan kubur tersebut. Melainkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW beritahu, dan kita berhati-hatilah dalam percakapan kita, ya. Satu yang disebut tidak disiksa kerana dosa besar tu maksudnya tidak disiksa dosa menurut anggapan kita. Orang yang kecil ada, kita kata budak-budak kan, diberi hidangan gadget, program-program dalam TV, kan. Kemudian bila makan pun nak cepat, makan makanan segera, makan mie segera, pergi buang air pun nak cepat, kan. Kadang-kadang kita kena disuruh berdeham beberapa kali. Budak-budak mana tahu, dia tahu cepat lepas kencing dia basuh, bila pakai seluar air kencing terkeluar.
Lepas tu kita pun sembahyang dengan seluar tu lah sembahyang, dengan seluar yang samalah dia sembahyang. Kadang-kadang bagi budak ni, dia lagi mudah segi kesihatan dia, lebih mudah pengaliran bandingkan kita yang berumur. Sebab tu kena berhati-hati. Mungkin tidak disediakan dosa besar tu pada anggapan kita. Disebabkan najis tersebut, maka solat kita tidak diterima. Bayangkan solat kita meninggalkan solat, sudah tentu dosa besar. Kan? Maknanya kita tinggal solat tersebut dosa besar. Dan kita sembahyang dalam keadaan najis pada anggota, pada pakaian kita tu. Sebab tu kita kena berhati-hati, kan? Ikut tertib apa yang Nabi SAW ajar, ya. Lepas kencing berdiri beberapa kali dan pastikan habis putus, barulah dibasuh. Itu yang sepatutnya. Kedua, orang yang bangun ataupun jalan ke mana saja, sama ada nak menghiburkan hati rakan-rakan, menceritakan tentang seseorang, menceritakan tentang seseorang, jadi terpaksa dia buat crack story, kan, untuk mengumpat, untuk menyedapkan cerita, dia tambah perisa dan buat-buat cerita berkenaan dengan orang lain. Ini dipanggil namimah, ya. Jadi berhati-hati dalam kali ini, ya. Di zaman tabi'in, ya, seorang di antara tabi'in namanya Hamad bin Salamah berkata, ya, ini berkenaan dengan jual hamba, ya. Jadi seorang pembeli, dia nak membeli hamba, kemudian dia suruh penjual tersebut menceritakan sifat-sifat hamba tersebut. Lalu penjual tersebut menceritakan hamba A dengan B. Yang seorang hamba A ni, dia cerita, penjual tu menceritakan hamba ini memang rajin bekerja, dalam masa sama rajin juga bawa mulut, kan? Kemudian hamba B ni, dia akan bekerja apabila disuruh, kan? Dia tak buat lebih, disuruh apa tu dia akan buat kerja, tapi dalam masa sama dia buat kerja dia tak busybody. Jadi bagi orang seperti mana kita nak cek pembantu rumah, kita penting bagi kita yang prioriti apa dia rajin bekerja. Tapi yang lebih prioriti bagi kita nak tahu macam sifat dia. Sifat dia suka mengadu domba ni yang paling bahaya, tapi kita menganggap itu remeh. Yang penting dia rajin bekerja. Sama seperti orang yang nak ambil hamba ni, yang penting rajin bekerja. Dia pun bekerja, bila masa 2 minggu bekerja, dia dapat tackle seorang-seorang, iaitu majikan lelaki dan perempuan, kan? Kemudian dia berjumpa dengan isterinya, dia beritahu, kata puan, suami puan tu, tuan besar tu, dia ada bercita-cita untuk kahwin lain, kan? Tetapi kalau puan pandai tackle hati suami tersebut, sudah pasti dia akan melupakan. Di antara perkara yang suami tuan tu suka, kalau tuan pandai mengandam janggut di bawah janggut-janggut halus ni, tuan pandai cukur, kalau puan pandai cukur, sudah tentu suami puan akan suka. Jadi si isteri ni kurang cerdik. Sepatutnya bila ditanya, dia sama dia tanya suami ataupun dia bagi tahu balik, saya berkahwin dengan suami saya lebih tahu macam mana tentang perangai daripada awak, baru 2 minggu dia bekerja. Itu yang sepatutnya dia cakap. Tapi dia pun percaya. Kemudian petang tu dia pergi jumpa pula dengan suami, iaitu tuan dia lah. Dia kata, tuan, saya nak bagi daripada tuan, iaitu puan dia ada curang dan main kain tiga di belakang tuan, kan? Bukan setakat tu saja, dia bercita-cita untuk menyembelih tuan, kan? Dia bercita-cita untuk menyembelih tuan. Kalau tuan tidak percaya dengan cakap saya, malam ni tuan buat tidur lah, kan? Buat tidur, tuan akan dapat saksikan. Jadi hamba ni buat berita-berita yang dusta, saksi tapi apa ni, pembuktian yang palsu. Jadi bila malam niat isteri nak cari keadaan suami, ambil pisau nak cukur, dia pun bawa pisau perlahan-lahan, kan? Suami tidur, rupanya suami pula dah diperok bahawa isteri nak membunuh penyembelihnya. Ketika terpisau tu nak datang dekat, dia pun terus tangkap pisau dan dia tikam isterinya hingga mati. Ya, ini disebabkan namimah, disebabkan adu domba begini. Inilah pembuktian palsu. Nampak macam asli, tapi ini pembuktian palsu. Disebabkan itu, matilah perempuan yang isterinya selama ni baik, tidak ada masalah, ya. Sebaik saja mati si isteri, datang pula keluarga suami dan keluarga isteri, walinya datang tak puas hati, bawa geng pergi bunuh suami dia.
Dah pula tu datang pula anak-anak kepada suami, anak isteri lain datang tak puas hati, bunuh pula wali. Begitulah berlakunya pembunuhan. Berpuluh-puluh orang yang mati disebabkan berita fitnah, berita palsu ataupun namimah begini. Ya? Perkara begini pernah berlaku di zaman Sayyidina Osman, di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hanya kerana berita-berita palsu. Ya? Begitulah saya mungkin berulang kali saya cerita kisah Sayyidina Osman untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran. Ya? Di zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, ya, kira pada hampir-hampir 3 tahun penghujung pemerintahan beliau, ya, masa itu banyak orang-orang kafir yang memeluk Islam. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, munafik, mereka tidak berani berhadapan dengan orang Islam. Kerana Islam itu hampir 3 suku dunia, hampir 3 suku dunia di bawah Khalifah Sayyidina Osman. Jadi mereka buat trik, orang Yahudi pura-pura masuk Islam seperti mana api dalam sekam. Dia melagakan antara satu sama lain. Itulah antara tokoh yang terkenal di kalangan munafik ini, Abdullah bin Sabah la'natullahi alaihi. Ketika mana Sayyidina Osman waktu itu umurnya 80 tahun, dia canangkan berita kata kenapalah situ bangka tu jadi pemimpin yang sepatutnya Sayyidina Ali lebih layak, umur 50-an. Kita panggil si tua tu, dia terkenal dengan nepotism, cronyism dan berbagai-bagai ism. Jadi dia mencanangkan bukan setakat di kawasan Hijaz, dia pergi di sempadan Mesir, sempadan Hijaz itu di utara Afrika, Mesir, begitu Sudan, begitu juga di Algeria, ya. Dia sampaikan berita-berita yang fitnah. Dia kata mereka ni hanya pentingkan kelompok mereka. Kita ni seolah-olah seperti mana second citizen, ya? Jadi sehingga orang-orang terpengaruh, orang yang terpengaruh pun di kalangan mereka baru-baru masuk Islam, kan? Zaman Sayyidina Osman juga kalau kita lihat berlakunya azan pada hari Jumaat 2 kali ni pun, azan 2 kali berlaku pada zaman Sayyidina Osman. Kenapa? Ketika itu waktu dah masuk, azan pertama dah berlalu, masjid masih lagi banyak kosong. Orang tak faham, terpaksa dia adakan azan 2 kali. Maka ketika itu Sayyidina Osman perasan dengan perubahan di antara rakyatnya, berlaku cita-cita fitnah. Sayyidina Osman minta pandangan Sayyidina Ali bagaimana tentang keadaan pemerintah. Terus Sayyidina Ali bagi nasihat ikhlas, kata Tuan Khalifah, dan Pak Khalifah bukan hanya dengar daripada kalangan keluarga sahaja. Ada kalanya Tuan Khalifah dengar daripada denyutan nadi rakyat, perlu dengar pada mulut-mulut rakyat bagaimana. Sayyidina Osman dia mengambil nasihat ikhlas daripada Sayyidina Ali. Lalu ketika mana puak-puak di sempadan Hijaz tersebut datang berjumpa Sayyidina Osman dengan pedang-pedang yang terhunus, kemudian dikata, dikomentar kepada Sayyidina Osman perkara yang tidak berhati. Sayyidina Osman dengar lemah lembut, sehingga mereka yang menghunus pedang tersebut masuk balik ke sarung dia, dan mereka berpuas hati dengan penerangan Sayyidina Osman. Mereka kembali. Kenapa berita ini dicanang, disebarkan oleh Abdullah bin Sabah la'natullahi alaihi. Kemudian orang yang sama berjumpa dengan Marwan bin Al-Hakam. Dia kata, patutkah Tuan membiarkan orang-orang sebegini datang dengan pedang yang terhunus nak membunuh Khalifah? Kalau saya berada pada tempat Tuan, sudah tentu saya akan utus surat kepada gubernur-gubernur yang berada di Mesir, Syam, gubernur sana, untuk memancung kepada wakil-wakil yang datang tadi. Jadi Marwan pun fikir, dia pun tak tabayun betul-betul, dia pun rasa logik juga. Lalu Marwan akan utus surat hasil daripada provokasi daripada Yahudi munafik ini. Kemudian utus surat, dan apabila mereka pun balik, jadi Marwan bin Hakam utuskan kepada seorang utusan. Apabila mereka tersempat dengan utusan ini, nampak macam meragukan. Apabila dia cek, ada surat-surat yang beberapa hari lepas, nampak seperti mana Sayyidina Osman kata balik, dia akan siasat. Rupanya ada surat baru kata kalau sekiranya balik di tempat mereka, suruh gubernur di sana pancung kepala mereka. Dengan surat tu mereka balik berjumpa Sayyidina Osman dan mengepuk. Dia bagi kata dua, sama ada Sayyidina Osman tak jawatan atau dibunuh.
Kan? Maka ketika itu sahabat-sahabat memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan Sayyidina Osman. Kan? Kumpulan wakil-wakil yang tadi dibentukkan menjadi pemberontak. Asalnya tak ramai 100-200 orang. Di belakang dia ada beberapa ratus orang, 400 orang mengepung rumah khalifah. Dan satu ketika sahabat-sahabat Ansar Muhajir 2 kali ganda 700-800 orang datang ke rumah Sayyidina Osman. Kata saja apa nak buat, sama ada kita habiskan. Kata senang jangan, benda yang boleh selesai secara baik, baliklah. Kalau kamu benar-benar taat kepada Allah sebagai seorang khalifah, jangan mengapa-apakan mereka. Sayyidina Osman seorang yang pelembut, tak suka kecoh-kecoh. Kalau apa berlaku biarlah dirinya terkorban, tapi dia tak nak supaya pilihan yang supaya Sayyidina Osman arahkan tentera untuk menghapuskan. Sayyidina Osman tak terima pilihan tersebut, kerana menurut ijtihad Sayyidina Osman dia tidak mahu, beliau tidak mahu jadi orang yang pertama menghalalkan darah ahli kiblat, darah orang-orang Islam. Mereka ni teraniaya, mereka ni di kalangan orang-orang yang baru masuk Islam dan juga terpengaruh dengan fitnah-fitnah dari kalangan munafik. Maka ketika itu beberapa sahabat bagi pilihan, suruh letak jawatan. Yang penting khalifah itu selamat. Sayyidina Osman beritahu, pernah satu ketika Nabi SAW beritahu, seandainya kau diberi baju kebesaran dan mereka minta kamu tanggalkan, jangan sekali-kali kamu tanggalkan. Itu kiasan kepada pemerintah. Apabila letak jawatan, jangan letak jawatan. Kena dipilih pilihan supaya dihantar berapa escort, bawa Sayyidina Osman lari ke tempat tersebut. Kata Sayyidina Osman, saya tak mau jadi seorang yang pengecut. Apa cara dibuat kan sehingga banyak sahabat-sahabat cuba pujuk, sehingga sahabat kata, kalau begitu khalifah jangan duduk dalam bilik, kami tidak tahu apa yang berlaku pada khalifah duduk di beranda, jadi kami memerhatikan apa di luar. Kalau mereka mengapa-apakan, kami akan bantu. Sayyidina Osman tidak mau dengar. Ini Sayyidina Osman ada cara yang tersendiri. Hinggalah pada malam terakhir, setengah riwayat mengatakan selama 21 hari, ada riwayat yang mengatakan selama 40 hari dikepung, sehingga kan Sayyidina Osman pernah menafkahkan sebuah perigi untuk umat Islam yang dibeli oleh Yahudi dengan harga yang begitu mahal. Kan? Ketika Sayyidina Osman minta segelas air pun tak diberi oleh golongan-golongan pemberontak tersebut, sehinggalah menyebabkan Sayyidina Osman terbunuh. Bila Sayyidina Osman terbunuh, bermakna di kalangan pemberontak tersebut, bila Sayyidina Osman bagi pilihan terakhir kepada umat Islam, semua tinggalkan rumah. So sahabat-sahabat, di antaranya Sayyidina Ali, anak-anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhum, semua balik. Biarlah Allah yang jaga. Kerana pada malam tu Sayyidina Osman telah bermimpi ajalnya makin hampir. Dan dalam mimpi tersebut kata Sayyidina Wakar, wahai Osman, besok kamu jangan lupa kita berbuka puasa bersama Nabi SAW. Dan Sayyidina Osman bermimpi jumpa Nabi SAW. Dalam mimpinya katakan bahawa hendak tak aku minta pada Allah supaya selesaikan, ataupun tak, ataupun kamu nak berbuka puasa bersama aku. Sayyidina Osman memilih untuk berbuka puasa bersama Nabi SAW. Sebab tu ada hadis, lisa'imil farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama bagi mereka yang berbuka, sama ada kita berbuka puasa atau berhari raya, itu dikatakan berbuka. Kegembiraan kedua apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Sayyidina Osman memilih untuk berjumpa Allah. Maknanya jawapannya matilah. Dan pada hari yang terakhir Sayyidina Osman pun terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Bila ada masalah, Sayyidina Osman membaca Al-Quran, ya, ketika membaca itu seorang masuk dari dinding, seorang masuk di atas dan dipancung, ditahan oleh Nailah, isteri kepada Sayyidina Osman, putus jari. Selepas pembunuhan Sayyidina Osman tersebut, pemerintahan Islam tidak ada pemimpin selama 4 hari, tak ada pemimpin. Jadi Sayyidina Ali dah tahu dah perkara-perkara ini. Sebab tu Sayyidina Ali pesan kepada Sayyidina Hasan Hussein, apa jadi pada Sayyidina Osman, aku tidak akan maafkan. Tapi mereka nak buat macam mana? Pada hari-hari yang terakhir tersebut, Sayyidina Osman minta mereka semua balik. Kalau kamu tak saya sebagai pemimpin, kamu wajib patuh perintah saya.
disuruh balik, tak ada pilihan ya. Dan akhirnya bila terbunuh, maka ketika itu Sayyidina Hasan pesan, Sayyidina Hasan pesan pada Sayyidina Ali, baik bapanya kata, wahai ayah, ayah tinggalkan tempatnya ayah, kerana apa-apa berlaku pada Sayyidina Osman, ayah akan dikaitkan ya, kerana lepas ke Sayyidina Osman tak ada orang lagi yang lebih layak melainkan Sayyidina Ali saja. Dan akhirnya apabila tak ada pemimpin, sebab itu penting pemimpin bagi umat Islam, sehingga 4 hari tak ada pemimpin, masuk hari kelima Sayyidina Ali terpaksa terima dengan berat hati menjadi khalifah Islam yang keempat. Zaman Sayyidina Ali yang paling kemuncak daripada fitnah tersebut, maknanya orang-orang tu fikir sangat, sehingga ada orang-orang rakyat tanya kepada Sayyidina Ali, kenapa zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu negara aman kan? Rakyatnya tak ada masalah, kenapa apabila zaman kamu rakyat bermasalah sangat? Lalu Sayyidina Ali jawab, ketika mana zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, rakyatnya orang seperti aku, tetapi ketika zaman aku pula rakyatnya seperti kamu, suka cari salah tu, suka cari salah ini. Itulah yang berlaku zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ya, sehingga apa saja Sayyidina Ali buat jadi serba salah. Padahal Sayyidina Ali ini katakan gedung ilmu yang antara sahabat yang paling cerdik, tetapi zaman tu tidak menyebelahi kepadanya. Banyak rakyat ketika itu dalam keadaan yang antara satu sama lain ada masalah, tidak taat kepada pemimpin. Ini yang berlaku zaman Sayyidina Ali ya. Jadi apabila Sayyidina Ali terima khalifah, masing-masing pemimpin ada cara mereka tersendiri. Maka Sayyidina Ali utus surat kepada gubernur-gubernur yang berada di seluruh negara Islam, di seluruh khalifah di bawah pemerintah Islam. Jadi kebanyakan mereka semua akor dan mengikrar taat setia kepada khalifah, kecuali 2 tempat, iaitu di Syam dan di Mesir ya, antaranya Muawiyah dengan Abi Sufyan dan Amr bin As radhiyallahu anhu ya. Mereka berdua ada ijtihad mereka tersendiri. Mereka kata, kami boleh taat kepada kamu sebagai khalifah, syarat utamanya adalah kamu hukum pembunuh Sayyidina Osman. Dan golongan munafik ini juga antaranya yang menjunjung baju Sayyidina Osman kan, hingga memperok kan, sehingga orang-orang yang tak tahu ni terprovokasi, kata kita kena tuntut bela di atas pembunuhan Sayyidina Osman. Dan dia orang punya angkara yang mengapi-apikan, dan bila berlaku pembunuhan, dia orang juga yang mengkocak-kacirkan. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam setiap bukti. Kadang-kadang bukti yang diberikan kepada kita, bukti-bukti palsu yang kita tidak pasti. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang fasik membawa berita, hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu, hendaklah kita tabayyun terlebih dahulu. Janganlah sampai kita membuat sesuatu hukuman atau membalas kepada satu kaum dengan sebab kebodohan kita, maka kamu kelak akan merasa menyesal dengan sebab itu. Bayangkan Allah beritahu, kalau orang-orang fasik datang kepada kamu bawa berita dan kamu selidiki dahulu. Itu orang fasik, orang Islam fasik. Apatah lagi orang-orang kafir yang bawa berita, lagi patut kita selidiki. Kan dibawa kita bukti-bukti palsu, kita keselidiki. Jangan kita sebarkan, melainkan kita pastikan kesahihannya. Kalau orang fasik 5 kali kita siasat, kalau orang kafir 10 kali lagi kita siasat. Betul tidak betul? Bukan kita dengar tangkap dibagi bukti palsu tersebut, kita terus menghukum satu kaum. Ini penting bagi kita. Ini sejarah-sejarah yang lampau ni amat berguna kepada kita supaya kita tidak buat kacau. Begitu juga zaman Sayyidina Ali ni, ketika itu berlaku peperangan sipil, peperangan di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali ya. Apabila berlaku peperangan, masing-masing ada ijtihad mereka ya. Saya bukan nak menjalankan siapa dapat ni, mereka ada ijtihad mereka. Yang betul dapat 2, yang salah dapat 1. Apa saya beritahu sebagai pengajaran bagi kita, apabila berlaku peperangan ini, maka ada selangkah lagi hingga menyebabkan Sayyidina Muawiyah kalah, lalu diatur strategi
Di antara pakar strategi ini Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Mereka semua di kalangan sahabat Nabi juga. Muawiyah pun penulis wahyu, Amr bin Al-As punya panglima perang zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, ya. Dan ketika mana apabila hampir kalah, lalu Amr bin Al-As menjunjung Al-Quran, kan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum mu'minin. Apabila kamu berbalah adalah kamu kembali kepada Al-Quran sekiranya kamu benar-benar beriman. Dan ketika itu Sayyidina Ali dah tahu ini perkara kalimah yang hak, tapi pada tempat yang salah. Tapi orang-orang tentera Sayyidina Ali yang pandai-pandai kata kita kena berhenti. Kalau khalifah tak berhenti, kami akan balik membunuh khalifah. Jadi begitu keadaan yang kucak-kacir kata. Maka Sayyidina Ali tak nak berlaku lebih masalah. Lalu Sayyidina Ali pun berhentilah. Jadi mereka pun hantar wakil masing-masing. Muawiyah Abi Sufyan mengantar Amr bin As sebagai wakilnya. Lalu Sayyidina Ali mencadangkan supaya Ibnu Abbas sepupu pada Sayyidina Ali, kan, supaya jadi wakil. Tetapi ditolak. Dia kata Ibnu Abbas ni muda sangat, kita nak orang yang sebaya atau lebih berumur pada Sayyidina Ali. Dilatihlah Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa pun sahabat Nabi, tapi Abu Musa ini dia tidak pakar dalam bab strategi siasat. Dia orang yang lurus, kan. Jadi ketika itu Amr bin Al-As pun bagi tahulah, oleh itu saya dengan ini diisytiharkan, maka saya letakkan jawatan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah, ya. Maka selepas Muawiyah sebagai itu, Abu Musa saya pun sebut, saya pun dengan ini mengisytiharkan, saya meletakkan jawatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai jawatan khalifah. Maka lepas dia stop, maka bangun Amr bin Al-As kata, okey, kalau begitu saya sekarang melantik khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah muslimin. Maka siapa yang namanya disebut dulu, dia yang cerah harapan untuk memimpin. Maka Sayyidina Ali dah tahu perkara ini tapi tak mampu nak halang, ya. Maka orang-orang yang menyuruh supaya berhenti peperangan tersebut, orang itu tak faham. Lalu orang ini mengkafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan Muawiyah. Dia kata semua tak betul. Ya, sejarah menceritakan bagaimana di zaman jahiliyah Khabbab bin Arad, seorang sahabat Nabi SAW, zaman Sayyidina Umar nak tahu macam tentang keperintahan Khabbab menerima Islam. Dia buka baju Khabbab ni, ada kesan-kesan potong, kesan-kesan luka-luka, yang mana dia punya badan dijalankan di atas bara api, sehingga air-air yang keluar dari badan tersebut memadamkan bara api, begitu punya siksa. Tetapi di zaman Sayyidina Ali pula, golongan yang dikatakan Khawarij ini, kan, iaitu mereka lagi dahsyat pada kaum jahiliyah, ya, iaitu anak kepada Khabbab bin Arad, iaitu Abdullah bin Khabbab bin Arad, dengan isterinya berjalan lalu ditahan oleh kumpulan Khawarij. Ditanya bagaimana tentang Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Ali Abdullah bin Khabbab menceritakan, Rasulullah pernah menceritakan perihal tentang golongan Khawarij, kan. Jadi bila dengar dia terasa terperuk, lalu dia membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad dengan satu pembunuhan yang sadis. Bukan setakat itu saja, ada isterinya. Kita bagi laluan asas sebentar. Kemudian isterinya minta simpati. Dia kata, wahai tuan-tuan, bertakwalah kamu kepada Allah. Aku ni seorang wanita, apatah lagi aku sedang mengandung. Lalu di kalangan Khawarij tempek, dia kata, kita nak tahu tak anak dia lelaki atau perempuan. Lalu dibelah perut, dicampak anak tersebut. Kezaliman begitu sekali dilakukan. Ini sama persis seperti mana ISIS sekarang ini, ya. Mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, kan, mengkafirkan kata semua sudah rosak. Ala-ala kita rosakkan terus, kita bina manusia baru ini. Dan yang paling menyedihkan, di kalangan Khawarij ini ada seorang yang saya pernah menceritakan, ya, bagi zaman Sayyidina Umar pernah jadi sahabat Nabi walaupun budak ketika itu, ya. Zaman Sayyidina Umar memilih orang ini, nama dia Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi, dan seorang hafiz Al-Quran. Qiyamul Lail tak pernah tinggal, siang puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal. Apabila ketika Abu bin Al-As jadi gubernur di Mesir, minta Sayyidina Umar putuskan seorang duta khas untuk mengajar Al-Quran.
Lalu Sayyidina Umar memilih Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ini menjadi kablo dan menjadi duta khas untuk mengajar orang-orang mengaji Al-Quran. Kerana beliau ni pakar kiraan. Tapi ketika mana berada di Mesir, campurannya hanya kepada orang yang baru belum Islam, dan dia tidak bercampur dengan para alim ulama ketika itu. Silapnya apa? Kalau dia berjumpa dengan di kalangan sahabat yang senior, yang alim, sudah tentu dia tahu perkara sebenar. Kerana dia tidak berjumpa dengan sahabat-sahabat yang alim, berjumpa dengan orang-orang yang kata-kata baru masuk Islam, dan di kalangan dia seorang yang paling alim ketika itu. Dan dia tidak memuzakarah apa yang lain. Jadi dia terpencil daripada yang lain. Sebabkan itu dia menghalalkan darah Sayyidina Ali. Dia terbabit dalam kumpulan Khawarij dan menghalalkan darah Sayyidina Ali. Kalau dia berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lebih senior, atau seperti mana Abdullah bin Umar bin Abbas ataupun Ibnu Zubair, sudah tentu mereka dia akan mendengar cerita yang positif. Tapi bila dengar sebelah pihak yang di kalangan orang-orang awam yang baru masuk Islam, jadi dia dengan mudah mengkafirkan Sayyidina Ali. Bahkan ketika mana mereka orang-orang Khawarij ini bercita-cita untuk membunuh 3 pemimpin utama Islam ketika itu, di antaranya Muawiyah, Sayyidina Ali dengan Amr bin al-As, masing-masing menjalankan perancangan masing-masing. Orang yang ditugaskan bunuh Sayyidina Ali ini Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Dan ketika mana Sayyidina Ali manggil orang semayang, lalu disuruh di sebelah dinding, ketika itu dia berkata, Islam ini bukan hak kamu wahai Ali. Terus baca satu surah, minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Di kalangan manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan dia membunuh Sayyidina Ali itu merupakan satu ibadah kepadanya. Bayangkan punya teruk orang Khawarij ini, walaupun dia seorang yang agak alim sikit daripada kalangan. Kenapa? Kalau dia tahu Rasulullah SAW sebut ulama-ulama tidak akan bersatu dalam perkara kebatilan. Kita akan tengok mana majoriti kumpulan ulama, mereka tidak satu dalam perkara kebatilan. Innama yakhshallahu man ibadil ulama. Sesuai kalangan hamba-Ku yang paling takut itu adalah kalangan ulama. Mereka mengetahui. Dan sebab itu bagi kita sama-samalah kita muhasabah, supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang terlepas pandang, ya. Jadi di mana ada kebanyakan ulama, mereka tidak akan bersatu dalam perkara kebatilan. Mudah-mudahan dengan kisah dan berkenaan dengan ribah dan namimah ini memberi inspirasi kepada kita untuk kita berhadapan dengan masa-masa yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap atas kekurangan dan kelemahan isi, maaf. Saya akhiri nafas yang mulia. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.